Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, video kita pada hari ini cikgu nak sambung terus kepada subtopik kita 1.6 dan cikgu akan habiskan subtopik kita pada hari ini sehingga 1.7. So, kita akan masuk satu persatu terlebih dahulu. Okey. Untuk 1.6, bagi pelajar yang dah ada buku teks sejarah, boleh refer muka surat 16. Di situ ada topik 1.6 iaitu tafsiran dalam sejarah. So kita kena tahulah. Okey, yang A tu apakah yang dimaksudkan dengan tafsiran dalam sejarah? Okey, tafsiran dalam sejarah ni bermaksud kita menerangkan atau kita mengulas ataupun kita mengkaji sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Maksudnya kita dah dapat maklumat sesuatu tentang sejarah tu, kita buat kajian, kita buat sesuatu penerangan berkaitan sejarah yang berlaku. Okey. Tapi mesti mengikut sumber yang kita perolehi. Okey, yang ke B tu, mengapakah wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah? Okey, tafsiran dalam sejarah ni memang ada banyak perbezaan. Okey, maksudnya dari segi pemikiran orang tu lain, tafsiran dia macam mana, daripada segi pemikiran tokoh yang ini macam mana tentang sejarah itu. Maksudnya ada perbezaan tafsiran dalam sejarah. Dan perbezaan tafsiran dalam sejarah ini mungkin berbeza antara sejarawan yang disebabkan wujudnya pemilihan sumber yang pelbagai. Okey, yang kedua, perbezaan pandangan. Okey, yang ketiga, dia ada perbezaan ideologi. Perbezaan ideologi ni adalah maksudnya perbezaan dari segi pemikiran. Okey, dan yang ketiga ada tujuan untuk dia punya penulisan. Okey, biasa kita lihatlah orang yang suka buat kajian tesis ataupun buku tentang sejarah-sejarah lama. Ini adalah para sejarawan yang mereka sepatutnya banyak mencari sumber-sumber berkaitan dengan sesuatu peristiwa. Okey, walau bagaimanapun, pentafsiran dan penerangan yang objektif ataupun tepat menjadi matlamat utama seseorang sejarawan. Maksudnya apa yang dia nak kaji. So, kena letakkan objektif yang utama. Okey, barulah apa yang dia nak kaji tu jelas. Okey. C, apakah kepentingan tafsiran dalam sejarah? Okey, kita boleh lihat satu persatu. Yang pertama, nak menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh. Kalau kita nak buat sesuatu kajian, kita mesti ada satu bukti. Ada sumber. Supaya apa yang kita cari itu betul-betul. Tidak direka-reka lah. Okey. Sejarah mana ada orang reka. Okey. Dan yang kedua, kita mengajak kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat dari sudut yang berbeza. Okey, macam contoh peristiwa Hang Tuah. Ada orang cakap Hang Tuah ni dah mati. Ada yang cakap orang cakap Hang Tuah ni pergi macam tu je. So mengikut pandangan berbeza. Okey, yang ketiga, mendorong kita berfikiran terbuka dan kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa dengan menggunakan pelbagai sumber sejarah. Okey, itu kepentingan mengapa kita kena ada tafsiran dalam sejarah. Kenapa kita kena ada penerangan dalam sejarah. Okey, yang terakhir, apakah contoh tafsiran dalam sejarah? Okey, bagaimana kita mentafsir peristiwa penentangan? Contohnya kat sini dia berikan contoh peristiwa penentangan Haji Mat Hassan bin Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut di Kelantan. Okey, pengkaji tempatan melihat faktor kebangkitan beliau disebabkan oleh penentangan peraturan cukai tanah dan hasil hutan yang diperkenankan oleh pihak British dan membebankan orang ramai. Okey, bagi pengkaji barat pula, kebangkitan Tok Janggut ini dianggap sebagai pemberontak. Maksudnya kat sini dia ada perbezaan pendapat. Kalau di side kita sebagai masyarakat Melayu, perjuangan Tok Janggut ini sepatutnya dilakukan kerana dia nak melindungi masyarakat tempatan. Tapi bagi pihak British ataupun pihak penjajah, kebangkitan Tok Janggut ini adalah sebaliknya. Maksudnya dia menentang ataupun dia memberontak apa yang telah diperkenalkan oleh kuasa Barat. So maksudnya ada perbezaan dua pendapat. So pentingnya tafsiran dalam sejarah ni apabila kita nak mengkaji sesuatu perkara ataupun sesuatu peristiwa.
peristiwa. So sesuatu perkara dan sesuatu peristiwa tu perlu ada sumber, dan ikutlah awak nak tengok mana sumber tu nak dapat daripada mana. Sebab sebelum ni kita pernah belajar sumber sejarah, iaitu sumber sekunder dan juga sumber primer. Masih ingat lagi kan? Okey, kita nak lihat pula perbezaan pendapat daripada para sejarawan. Okey, ideologi diorang macam mana. Dan kemudian barulah kita buat penulisan yang baru untuk kita punya kajian sendiri. So itu untuk 1.6.